Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi hari Selasa ini kita dapat menjadi tetamu Allah di Masjid Negeri Shah Alam yang Alhamdulillah yang sangat indah zahiran wa batinan. Bukan sekadar zahirnya yang cantik, tetapi saya kira kita dapat merasai ketenangan ketika kita masuk di dalam kawasan rumah Allah ini. Terima kasih kepada pihak masjid ya, sentiasa yang berusaha memberikan keselesaan kepada kita para ahlu jamaah. Dan Alhamdulillah Allah memberikan inayah, taufik, sehingga kita dapat sama-sama dapat bertemu dan menyambung insya-Allah perbincangan kita. Dan macam perbincangan kita ni sangat sesuai kerana kita akan masuk pada bulan yang kita nak sebutkan dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Pada ayat 197 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik, Alhamdulillah kita memang betul-betul masuk kerana pada ayat ini Allah mulakan ayat 197 dengan al-hajju ya, al-hajju. Maksudnya subjek ceritanya sekarang ialah tentang haji. Kalau sebelum ni Allah menyebutkan tentang Allah sebutkan tentang wa atimmu al-hajja wal umrata. Baik, sekarang ni subjeknya satu saja. Kalau dulu subjeknya adalah bukan subjek tapi menjadi maf'ul, wa atimmul hajja wal umrata, dan sekarang al-hajju menjadi dia punya subjek. Maka apakah nak cerita tentang al-hajju itu? Ya, sebab kita tahu bahawa al-hajju itu lughatan dari sudut bahasanya bermaksud al-qasdu, qasad, menuju kepada Allah. Ya, haji itu ialah saat hati kita ini menuju kepada Allah. Sebab itulah kita sebutkan lagi sekali sebelum ini, walaupun semua amal adalah untuk menuju Allah, mendekat diri dengan Allah, tetapi haji lebih lagi. Ya, sebab tu haji itu adalah dia punya klimaks, kemuncak perjalanan hati untuk ta'abbud, dekat dengan Allah. Ya. Jadi bagi kita yang rakan-rakan yang telah menunaikan haji pada tahun-tahun sebelum daripada ini, jangan berhenti berdoa agar haji kita tu diterima oleh Allah. Ya. Kita dah buat haji, mungkin orang kata 10 tahun dah saya haji. Hari ni doa pada Allah, ya Allah, ikut 10 tahun yang lalu itu, jadikanlah dia sebuah hajjan mabrur. Ya, tolong jangan berhenti berdoa. Seperti kita ceritakan tentang roh orang-orang soleh zaman dulu, tak berhenti berdoa agar amal Ramadan diterima oleh Allah, maka kita juga kena berdoa. Tak kiralah, saya ulang lagi ya, walaupun mungkin saya dah haji tahun 1999 contoh. Hari ini doa pada Allah, ya Allah, hajiku itu yang kulakukan itu, ya Allah, terimalah. Jadikanlah dia hajjan mabrur. Jadikanlah dia haji yang engkau terima, ya Allah. Ya. Baik, sebab haji maknanya adalah qasad, hati kita menuju Allah. Ya, kita hati itu bulat, ya, suci, bersih, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan al-haji di sini dalam subjek kali ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haji itu berlaku. Sebab tu dia tak masukkan al-hajj wal umrah.
tetapi al-hajju, ya. Maka maksudnya adalah waktu atau musimnya. So Allah nak cerita tentang subjek haji tetapi tentang masanya bila. Ashhurun ma'lumat, ya. Ashhurun bermaksud bulan-bulan, jamak kepada syahr. Syahrun, syahrani, ashhur, ya. Jadi bila ashhur ni maknanya ada mesti bilangan 3, ya. Baitun, baitani, buyut, ya. Jadi satu rumah, dua rumah, tiga rumah, wa akthar, dan lebih. Di bahasa Arab tak macam Inggeris kan? Bahasa Inggeris satu, dua dah plural. Satu singular, dua plural. Bahasa Arab satu mufrad, dua dia tak lagi jadi jamak, disebut muthal. Tiga ke atas barulah plural. Dan Arab pula dia ada jamak aqal wa jamak akthar. Dia jamak dah, tetapi jamak yang consider sedikit, jamak yang consider banyak. Ya, walaupun banyak, tapi bila disebut perkataan kita tahu dia banyak, yang range dia daripada 3 sampai 9 contohnya. Contohnya apa dia? Contohnya kalau kita belajar dalam surah Kahfi, ya, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fityatun. Fityatun adalah jamak pada fityatun apa makna dulu? Saya ada sebut dalam kelas walaupun bukan, mungkin insya-Allah ya. Lambat lagi surah Kahfi kan. Juz 15 kan. Rasanya tak tahu berapa bulan dah. Insya-Allah. Fityatun sini boleh juga kan, tanya kan. Ikutlah tiba-tiba Ustaz ni auditorium tak apa, boleh tanya, kat sini tak boleh tanya. Fityatun apa makna dulu? Fityatun? Saya tak dengar lah. Itulah pakai mask kan, memang tak dengar. Fityatun, ya. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dia adalah daripada fata. Fata maknanya adalah, oh ni macam mata kawan ya. Insya-Allah. Macam mana? Amin ya Rabb. Segerakanlah ya. Baik. Fityatun tadi kita katakan jamak. Jamak plural, tetapi dia consider sebagai jamak akal. Jamak yang tak banyak. Maksudnya bilangan yang bila sebut fityatun itu adalah dia memang jamak plural tetapi jamak yang sedikit. Bila sebut jamak yang sedikit, maka maksimum dia orang tu ialah 9 orang. Maknanya maksimum dia orang 9 orang. Sebab tu dia orang 7 orang. Okey. Tetapi maknanya dalam range maksimum fityatun. So apa makna fityatun? Fityatun daripada kalimah fata. Fata ada dua makna. Fata ada dua makna. Okey. Sebab dalam surah Kahfi 2 kali sebut fata. Kemudian ada sebut ghulam. Ya. So fata ada 2 makna. Satu makna ialah bukan, okey, kita betul, kita apa? Bagi orang kata bagi cantik terjemahan dalam kelas lah. Baik. Fata ni ialah tentang fasa umur. Umur. So fata adalah daripada seorang itu bila dia berumur. Umur dia adalah bila dia baligh. Sebelum tumbuh misai dan janggut. Itu fata. Jadi kalau nak lebih spesifik maknanya adalah remaja. Kan? Di atas tu baru pemuda. Jadi sebab tu biasanya orang nak mudah faham orang cakap pemuda, tetapi mungkin kadang-kadang bila kita tengok, kita terjemahkan pemuda, ada mesej penting tak sampai. Kita rasa pemuda sebab syabun, pemuda tu mungkin umur 20 tahun, 30 tahun, 33 tahun. Tetapi bila sebut remaja, teenager. So fata itu adalah para remaja. So, wow, remaja kan? Tetapi remaja yang sedang apa? Yang
sedang mempertahankan akidah. Sebab Allah mengajar tentang Ashabul Kahfi fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Subjek penting tentang pemuda ini adalah bagaimana mereka mempertahankan akidah. Kita dah tua. Allah suruh belajar daripada, saya tak dengar, daripada remaja. Kan? Itu satu makna. Satu makna lagi, ia tak ada kaitan umur, tetapi dia maksud orang suruhan. Sebab tu Nabi Musa berkata kepada Fatah. Fatah di situ ialah bukannya orang yang budak sebelum balik, belum tumbuh janggut misai, tetapi Fatah itu adalah Yusha' ibn Nun, pesuruh dia. So kalau tadi budak, yang kedua ni pembantu. Tetapi dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang digunakan pembantu sebagai budak. Betul kan? Kadang-kadang kita beli satu benda berat lah, manager tu kata okey, saya suruh budak saya datang angkat. Yang datang bukan budak, bapak budak. Tapi digunakan perkataan, nanti saya suruh budak saya. So Fatah makna yang kedua adalah orang suruhan, walaupun dia tua. Tetapi dalam ayat ini, ayat yang kita katakan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, mereka bukan budak, mereka bukan suruhan, ya, sebab mereka adalah anak orang kaya, maka mereka adalah teenager, mereka adalah remaja. Cuba bayang, ya Allah. Okey, baik, balik. Ashhur ialah bulan-bulan. Bulan maknanya 1, 2, 3. Kenapa saya kira ni? Sebab nanti ada perbahasan. Kalau tak ada perbahasan, tak payah cerita. Sebab ada perbahasan, ya. Sebab makna kuat sangat ke? Tak, okey. Sebab tuan-tuan diam, saya mula risau ni kan. So, syahrun bermakna 1 bulan, syahran 2 bulan, ashhur 3 bulan. So 3 bulan. Dan 3 bulan itu ma'lumat. Ma'lumat, ya, ma'lumat maknanya sesuatu yang diketahui. Bahasa Melayu juga kan. Saya nak menyampaikan maklumat daripada kalimah maklum, sesuatu yang diketahui, benda yang dah ada dalam kepala. Maklumat adalah ya, alima ya'lamu ilman fahuwa alim dzaka ma'lum. Maklum ni maknanya satu benda yang telah diketahui, maf'ul. Okey, jadi yang dimaksudkan yang maklumat, bulan-bulan 3 yang diketahui tersebut adalah Syawal, ya, ataupun Syawal, ataupun Zulqa'dah, dan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi kalau macam tu, dia bukan 3 bulan. So kalau dia bukan 3 bulan, maknanya dia 2 bulan 10 hari. Tetapi di sini digunakan jamak, digunakan plural, 3 bulan. Maka sebab itulah ini adalah satu benda yang semua orang tahu. Bila sebut semua orang tahu, maknanya amalan haji ini dari segi masanya telah sama dengan amal yang telah dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. So bagi orang Arab jahiliyah dulu, mereka mengerjakan haji, dan mereka mengerjakan haji Syawal, Zulqa'dah, kemuncul yang awal tersebut, ya, 10 hari, 10 hari Har, hari sebelumnya adalah hari Arafah, adalah hari ya, Tarwiyah, Arafah, Nahar. Tak lama dah insya-Allah. Bila? Bulan bila? 10 hari bulan 7 kan? 10 hari bulan 7, sebab 1 hari bulan baru ni kan dah bila hari ni last Syawal, ya. Hari ni last Syawal min 1, maknanya dah diputuskan
Maknanya puasa kita yang baru ni dia tidak efek kepada berganjaknya pula bulan raya haji ya. Sebab kata kita berganjak baru ini kita punya puasa, maknanya tentulah efek pada satu hari bulan Zulqa'dah. Satu hari bulan Zulqa'dah efek kepada satu bulan Zulhijjah. Satu bulan Zulhijjah akan efek pada hari Arafah. Tapi dah diselaraskan, maknanya tak ada perubahan apa-apa. InsyaAllah hari esok satu Zulqa'dah, satu hari bulan Julai adalah merupakan bulan satu Zulhijjah. Ya. Doalah semua yang ada mungkin ya. Ada yang mungkin pergi pada tahun ni, saya dimaklum anak Kak Zu ya, jadi petugas. Doakanlah semua selamat, semoga selamat di sana nanti, zihab, iap, terjaga, terpelihara insya-Allah ya. Siapa nak pergi boleh pergi tu. Kalau siapa tiba-tiba rasa nak pergi, bagi tahulah insya-Allah. Ya. Siapa dia nak pergi, kalau siapa nak pergi bagi tahu saya. Saya rasa ada 20 orang lagi orang kan. Dia kena cepat lah kan, 20 tu sikit sangat. Furada lah. Baik. So 3 bulan. So bulannya adalah Syawal. Hari ini kita last bulan Syawal. Syawal ni dari segi bahasanya bermaksud bulan yang mana maknanya adalah bulan yang mana unta-unta itu, maaf saya, unta-unta itu bunting. Binatang bunting kan? Tak cakap mengandung kan? Kan? Jadi so unta bunting pada Syawal dinamakan Syawal kerana musim unta-unta orang Arab mula bunting. Ya. Dan sebab itu mereka akan mengangkat ekor unta betina, dia angkat ekor dia. Maka Syawal itu, sebab bila nampak suasana itu dan orang Arab happy lah. Ya, mungkin ada di sini yang bela unta kot. Jadi dia tahulah bila bela unta, bila ekor dia angkat, maknanya unta tu dia tak sedang. Dan pada masa itu orang Arab happy. Sebab cuba bayang kalau ada seekor unta, nanti dia akan dapat 2-3 ekor unta. Tapi sebab itu begitulah juga sebenarnya dalam roh hidup kita ni, bulan Ramadan kita itu, bulan Syawal kita telah ada hasil. Nampaklah hasilnya insya-Allah. Harapnya begitulah. Dari segi dia flow-nya macam tu. Maknanya kalau bulan Ramadan kita lakukan ibadat, bulan Syawal dah nampak hasil. Ya, amin. Dan hasil yang kita paling nak ialah akhlak mulia. Ya, bagi orang ibadah, hasil yang kita kena nampak adalah akhlak mulia. Sebab akhlak tu adalah buah kepada ibadah yang kita bangunkan. Kalau orang tu dia ibadah banyak tapi akhlaknya tak terbuah, tak terhasil, something wrong pada ibadah dia. Sebab ibadah bila dia diterima oleh Allah, yang kita kata taqabbalallah minna wa minkum, dia terus nampak hasilnya pada akhlak. Sebab itulah Nabi akhlaknya sangat mulia, sebab tak ada satu ibadah Nabi yang tak diterima. Kita ni tembak banyak, panah dilepaskan banyak, tapi lekat mungkin satu. Satu itulah yang bentuk sikit-sikit akhlak kita. Tetapi kalau semuanya tepat sampai pada Allah, akhlak kita, ya Allah, akhlak Nabi. Ya, akhlak kita, akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Sebab tu, kalau kita nak muhasabah, ni just untuk muhasabah di Syawal, di penghujung Syawal, kita tengok akhlak kita. Ya, akhlak kita. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan orang. Marah kita, dendam kita, sangka buruk kita, apa lagi hasad, dengki kita. Makin banyak hasad rupanya. Allahu Akbar. Itu memang masalah. Walaupun kita duk cerita ke orang, ana ni Allahu Akbar 10 terakhir Syekh kat masjid negeri je. Tapi akhlak, ya Allah, ya, dalam hati pada orang tu dengki je ya. Asal orang ada nikmat, sakit hati. Tu something wrong. Tapi tak nampak. Sebab tu akhlak itu sebenarnya dia adalah penanda aras ibadah kita diterima atau tak oleh Allah. Maka sebab tu doalah, ya Allah, elokkan akhlak kami, ya Allah. Elokkan tutur kata kami, ya Allah. Elokkanlah pergaulan kami, ya Allah. Janganlah kita jadi orang
Jangan kita kasar dalam tu ya. Sebab saya sebutkan tentang Sayyidina Ali menyebutkan tentang akhlak tu, dikata innal makarimal akhlaq mutakhkharah fal aqlu awwaluha wad dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal birru sadisuha wal afu sabi'uha wa sabru thaminuha wa syukru tasi'uha wal lin ashiruha. Kemuncak akhlak ni adalah lin, lemah lembut. Jadi kalau kasar, Allah Akbar, memang tak ada ciri akhlaknya. Bahasa yang tajam, ya. Jadi tak jauh. Syawal. Zulqa'dah, kenapa Zulqa'dah dinamakan Zulqa'dah? Nak ni ulang je lah. Ya. Orang kata refresh. Tiap-tiap tahun orang ulang, so saya ulang balik lah rutin tu. Dhu, bukan kat zu, dhu dha bidzai, zai, bukan zai. Dhu maknanya adalah sahib, empunya, milik. Macam saya lah, dhu. Saya dengan Kak Zu sama je, tapi sebab ada alif lam lepas tu dzurramli. Dzurramli. Jadi dhu tu ni makna apa? Empunya, own, sahib, milik. So bulan ini milik apa? Bulan ini milik apa? Milik orang-orang duduk. Qa'id maknanya duduk. Qa'idah maknanya bulan itu milik bagi orang duduk. Okeylah. Pening maknanya bulan itu biasanya orang Arab stop musafir ke mana-mana, dia prepare betul-betul untuk haji. Ya, jadi sebab tu Zulqa'dah, ya, sebab qa'idah ni makna duduk, qu'ud makna duduk. Qu'ud makna apa? Qu'ud makna apa? Ialah tanya bersama dengan saya ke tak. Zaman sekarang ni kan boleh harap sangat kan. Nampak sama, tengok-tengok dia pegang, dia tengok WhatsApp, ya, dia balas WhatsApp. So qu'ud makna apa? Duduk. Julus makna duduk. Apa beza qu'ud dan julus? Apa makna julus dan qu'ud? Mal farqu baina julus wal qu'ud? Apa beza antara julus dan qu'ud? Julus maknanya adalah duduk. Qu'ud maknanya adalah duduk. Julus maknanya adalah duduk. Qu'ud maknanya adalah duduk setelah berdiri. Jadi untuk spesifik dalam bahasa Arab, bila dia nak bagi tahu bahawa orang itu tadi dia berdiri atau dia berdiri kemudian dia duduk, boleh je kata julus, tak ada salah. Tetapi bila sebut qu'ud, maknanya adalah al-julus ba'da al-qiyam. Duduk setelah tadi dia berdiri. Tu nak dia punya rinci halus dia lah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampak tak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Makna Allah sebab nak bagi tahu bahawa orang itu bila berzikir, dia zikir tak kira dia berdiri. Dan Allah tak kata julus. Sebab julus tu mungkin dia dah duduk, dia berdiri, lepas tu dia mungkin baring, dia apa tak. Tetapi nak ceritanya daripada dia berdiri, kemudian dia duduk. Maknanya tak ada putus. Wa ala junubihim. Dan di atas lambung mereka. Bukan tidur. Di atas lambung min berbaring. Zikir memanjang. Rezekikan kami ya Allah. Aminlah. Tanya tak jawab, amin pun tak nak. Ya Allah, ya Tuhanku, memang belum sarapan gayanya ya. Ialah sedih sebab hari ni hari terakhir Syawal. Saya pun tak berapa tahu kadang-kadang baca kan. Yalah Ustaz, bukankah hari ni hari Syawal terakhir? Jadi kami
Jawab pundak-pundak dah sekarang ni. Okey, baik. Dzulqa'dah. Dan kemudian al-ashrah al-awail min Dzulhijjah. 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Tadi saya dah sebutkan bahawa besarnya adalah sebab tu hari yang 10 itu hari yang besar. Hari yang besar. Ya. Wal fajri wa layalin 'ashr. Ya. Demi fajar dan malam yang 10. Jadi sebagian ulama kata malam 10 adalah malam 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 daripada bulan Zulhijjah. Dia sangat agung, ya, dia sangat mulia. Kadang bagi orang yang mengerjakan haji, bagi kita yang berada di mana pun, tetapi dinaungi oleh 10 Zulhijjah itu, begitu banyak kebaikan. Okey. Tapi ada pula yang menyatakan bahawa okey, ya, sebab bila disyarahkan bahawa bermaksud 10, dia macam tak melengkapi makna ashhurun, bulan-bulan. Sebab dia jadi ceritanya adalah 2 bulan 10 hari. Tetapi dalam tafsir yang lain tak, sebab walaupun 10 itu, tetapi selepas itu orang tetap mengerjakan tuntutan haji. Sebab lepas tu orang melontar jamrah, lepas tu orang semua segala macam, maka dengan itu ashhurun tetap pada maknanya adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan bitamamihin, dengan kesempurnaan 3 bulan tersebut. Itu cerita tentang ashhurun, maklumat disyarah kat situ lah, diterangkan kat situ, ya. Faman farada, maka barang siapa yang, okey, ni bagi mereka yang pergi haji lah. Orang tak pergi haji tak masuk cerita ni. So bagi orang yang pergi haji, maka dia tak masuk sebahagian cerita ini. Bukan tak masuk semua, tetapi tak masuk sebahagian. Farada bermakna fardu. Barang siapa yang fardu ni maknanya dia tu nak pergi haji. Itulah bahasa kita mudahnya adalah barang siapa yang memang nak pergi haji dengan berniat. Sebab tu dia tulis niat. Semua yang dikasih sekalian, apa niat? Bersahaja. Ya, susah nak faham tu bersahaja. Saja je. Okey. Makna niat. Tolong just bisingkan sikit kelas kita ni sebab saya dengar bunyi kipas. Ya. Apa makna niat? Keinginan lagi? I'tiqad. Ui, dalam lagi. Lintasan. Nampak? Sebab tu ulama kena definisikan niat. Sebab tu niat kena didefinisikan. Sebab kalau tidak, kita akan membuat definisi sendiri. Yang mungkin definisi kita sesuai dengan percakapan, tetapi dalam konteks ibadat tak apa-apa kena. Okey, tak apa-apa kena. Kehendak. Baik. Niat ialah betul, semua tadi betul. Alhamdulillah, tak ada siapa yang salah. Ya, cuma bila kita define, bila kita definasi, dia macam lebih jelas lah. Bila sebut niat, okay. Sebab kalaulah kita kata niat dengan takrifan kita sekarang, berapa ramai orang niat nak pergi haji? Maka adakah dia kena? Tak kena. Kenapa dia tak kena? Sebab sekarang, saya niatlah nak pergi haji tahun ni, tapi yalah kuota. Nampak tak? Tapi dia dah niat. Kalaulah kita kata faman farada, bermaksud orang yang berniat, maka apa kewajipan lepas ni kita dah kena. Maka sebab tu kena tengok apa definisi niat. Sebab tu bila sebut niat, sebab niat ni bahasa Melayu dia ada sedikit, kita ada sedikit. Niat dalam bahasa Arab dia ada sikit detail compare to niat dalam bahasa Melayu. Ya. Baik. Niat ini ialah betul yang sebut tadi, kehendak, keinginan ataupun sahaja tadi. Dia adalah lintasan mahu buat
muqaranun bil fi'il. Dia kena ada, dia punya definisi berikutnya adalah muqaran bil fi'il. Dia terikat dengan perbuatan. Maknanya, kalau selagi masih mahu belum berbuat, itu bukan niat. Saya nak pergi haji lah. Sebab tu ada orang risau kan, bila kita buat praktik haji, pakai ihram kat sini, ada Kaabah. Saya dah nak buat ni kan betul-betul dam gang. Sebab dah niat betul-betul. Sebab niat itu perbuatan itu bukan perbuatan haji. Perbuatan simulasi haji. Itu tak kena apa. Sebab niat ialah bila niat bersama dengan perbuatan. So perbuatan maksud orang itu bila pakai ihram. Faman farada ialah orang ketika ihram dan bermula talbiyah. Ya, maknanya kalau kita tadi dia tak nama niat sebenarnya. Dia hanya dianggap sebagai keinginan, kemahuan, lintasan tanpa bersama fi'il. Ya. Dah nak sembahyang Zuhur tak semua ni, insya-Allah? Dah ingin nak sembahyang Zuhur? Dah sembahyang Zuhur ke? Tak lagi. Bila kita akan dikir sembahyang Zuhur? Ketika takbir. Bukan masuk waktu pun tak kira lagi, sebab apa ramai kita masuk waktu tengah drive. Jadi sebab tu ulama kata saat kita takbir, sebab itulah perbuatannya. Maka takbiratul ihram, macam ihram yang dipakai itu, maka saat takbir itulah niat sebenarnya berlaku. Sebab tu niat sebelum itu tak dianggap niat. Dia baru cita-cita nak sembahyang Zuhur, ingin sembahyang Zuhur, mahu sembahyang Zuhur, itu belum niat. Sebab niat ni mesti dia punya definisinya adalah muqaranun bil fi'il. Mesti bersama dengan perbuatan. So di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, faman farada, barang siapa yang telah menetapkan niat dalam dia kemudiannya talbiyah, ya, maka ada perintah, ya, maka ada perintah. Sebab tu saya katakan bahawa ada perintah yang memang kena pada orang yang tak haji, dan ada perintah yang dikhususkan bagi orang yang melakukan haji. Maka apa dia? Barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam dirinya, maknanya niat dalam dirinya untuk menunaikan menunaikan haji. Fihin, bila sebut fihin, pada bulan-bulan itu, sebab tengah cerita pasal bulan haji, bila masanya, sebab nak bagi clear, ya. Sebab semua ibadah bila difardukan, dia ada ketetapan masa. Allah tak main bila fardu sambrono. Bila sebut kefarduan, dia mesti ada ketetapan masa. Solat Zuhur wajib kitaban mauquta. Ada waktu yang mauqut, ada waktu yang mauqut, yang ditetapkan waktunya. Subuh sekian, mula sekian, habis sekian. Zuhur mula sekian, habis sekian. Kamu mesti buat dalam waktu. Zakat, dah cukup harta sekian, dari jenis harta sekian, kemudian kepada siapa sekian. Nampak tak? Semuanya tetap. Bukan main. Ni bahaya juga, sebab zakat dengan sedekah, kadang-kadang orang sangka bila dia sedekah dia dah zakat. Jaga-jaga, ya. Sebab bila kita boleh bagi siapa pun, tetapi zakat hanya orang 7 asnaf yang tertentu saja. Ya, ramai orang dia kata, saya pemurah, dia pun taman dia bagi, dia belanja kat surau, dia hantar. Itu bukan zakat, itu sedekah. Sebab bila datang orang kaya pun ambil, orang biasa pun ambil. So, kalau orang kaya pun ambil, orang kaya itu tak ada sedekah, kecuali kalau dia kaya, dia mu'alaf. Kalau dia mu'alaf, dia kaya, dia boleh dapat. Kesian anak yatim, maka diberi atas nama anak yatim. Anak yatim bukan penerima zakat, ya, anak yatim bukan penerima zakat. Anak sekolah anak yatim bagi zakat, ya. Sebab dia masuk sebab tu the best bayar kat lembaga zakat Selangor. Itu selesai masalah. Kita punya tanggungjawab
wajib kita selesai. Tapi kalau kita sendiri, kita tengok datang orang mengadu kita kan, Allah, masalah kewangan anak, kita pun bagi, kita pun mesti kita potonglah. Alhamdulillah, fulan ni bagi 5,000 settle zakat aku. Okey, rupa-rupanya dia bukannya seorang layak menerima asnaf sebab dia tak miskin rupanya. Ya, tuan-tuan pun sama macam saya ke? Saya kira hari-hari dapat dalam phone ni tak tahu berapa banyak orang mengadu anak tak makan dan segala macam kan. Saya tak tahulah kalau kita bayar zakat melalui orang yang minta kat kita kat handphone ni, ya. Kan? Okey. Jadi bahaya. Tu bahaya. Sebab orang yang buat sedekah dia macam buat sembahyang sunat. Ya, datang masjid sebelum azan Zuhur, rajin 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, banyak rakaat. Azan Zuhur dia pun keluar. Orang tanya ke mana? Ana dah solat sunat, alhamdulillah. Settle ke? Tak settle. Maknanya saya nak bagi tahu bila yang wajib mauqut mahdud. Mauqut mahdud maklum. Dia mesti tertentu, ada had masanya dan terketahui. Okey? Itu juga haji. Jadi bila Allah katakan fihin, kamu mengerjakan haji padanya, sebenarnya tadi berlaku musim haji. Katalah sebelum musim haji kita ingat dikira orang ini al-hajjah, ya, al-hajj, dia melakukan memasang niat untuk mengerjakan haji dengan mengihramkannya. Sebab tu dimula dengan ihram. Sebab ihram tu memang betul-betul kita buat haji. Selagi sembang-sembang lagi, bahkan kita ke airport itu pun walaupun pakai ihram itu tak kira ihram lagi sehingga announcement dalam kapal terbang. Sebab ihram pula dia punya miqat dia. Miqat, ada tempat kat mana kita kena dan pasang niat kat situ. Sebab tu, dan jangan terlepas. Sebab kita terlepas yang wajib, kena dam, kan? Okey. Yang berlaku bagi orang yang bila, ni point dia. Apa yang kena buat bagi orang yang telah melakukan, tadi cerita je. Maka fala rafath, ia mencampuri, maksudnya bersama dengan isteri, wala fusuq, ya, dan tidak boleh dia membuat perkara-perkara fusuqa, maksiat. Ini yang saya katakan tadi, maksiat sebenarnya tak haji pun tak buat, ya. Haji apa lagi, ya, membuat benda fasik, membuat perkara-perkara maksiat bukan hanya untuk orang yang haji, tetapi meninggal wajib semua orang. Jadi ada tadi saya katakan bahawa sebahagiannya kita pun kena wajib walaupun tak haji. Adapun yang tidak mencampuri isteri itu, maka bagi orang tak haji dia tak ada masalah. Bagi dia tak ihram, maksudnya bila dia tak ihram, ya. Kalau dia menanggal ihram dia, maka pada ketika itu bagi dia bolehlah bersama dengan isteri, ya. Yang ini satu isu, bukan isu lah, yang memang kena titik berat, wala jidal, ya. Pada haji tak boleh jidal, janganlah jidal. Ini sebenarnya untuk orang haji pun boleh, ya, pun tak boleh. Mana jidal makna berbantah-bantah, masing-masing mengeraskan dia punya hujah dia. Cracking. Dia saja betul. Pattern manusia dia memang betul, semua betul, ya. Dia punya mindset dia adalah apa yang dia tahu itulah satu-satunya kebenaran, yang orang lain semua tak betul. Allah, memang payahlah. Sebab tu di luar haji pun benda ni tak boleh. Sebab tu kita di Majlis Agama Islam Selangor, bahkan sebenarnya dalam dunia Islam dah ada dah. Kalau kita rasa kita betul tapi orang lain ada hujah, maka kita tak boleh menyalahkan orang lain.
Tapi benda ni orang dah buang dah. Sebab apa? Nak menegakkan jidal. Nak menegakkan jidal. Sedangkan orang tu ada hujah. Ya Allah, biarkan je lah. Supaya jangan berlaku jidal. Sebab bila jidal, apa harga dia? Berpecah. Sebab tu musim haji tak nak umat Islam datang berkumpul jadi berpecah. Maka sebab tu awal-awal dalam Quran sebut benda yang menghalang perpecahan. Tetapi adakah perpecahan dan perpaduan itu hanya dijaga pada musim haji? Tak. Bila kita balik, maka jidal tak boleh kita lakukan. Ya, sebab hari ini masya-Allah ya. Okey. Fil haji, nampak ya? Fil haji. Okey. Okey. Yang ni qiraat, menurut satu qiraat dengan baris di atas dua yang pertama, ya, dua yang pertama maknanya rafatha, ya. Rafatha, jadal, wala jidal, jadal, ya. Baik, itu qiraat je ya. Ya, maknanya dimaksud yang penting adalah larangan mengerjakan tiga hal tu. Poinnya adalah pada musim haji, siapa yang memang haji tolong ingat tiga tak boleh buat, ya. Tak boleh bersama dengan isteri, ya. Kalau okey, nampak ya. Kalau musim Ramadan di siang hari kita tak boleh makan, tak boleh minum, tapi bagi orang haji dia boleh makan, dia boleh minum, tetapi tak boleh bersama dengan isteri. Jadi kita nampak di situ bahawa ibadah ni dia menghajar kehambaan. Baik tuan-tuan, ruh ataupun falsafah ya. Bila sebut ibadah, dia adalah kehambaan. Ibadah daripada kalimah hamda, amdun. So, ibadah dia nak lahir hamba. Apa tujuan hamba? Apa tujuan kita menjadi hamba? Sebab sifat hamba itulah yang akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi hanya kita bersifat dengan sifat hamba sahaja yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ini dia punya skrip tentang ibadah yang kita kena masakkan dalam diri saya lah, terutama saya sebut ni maknanya untuk diri saya sendiri. Zul, ya. Bila kita lakukan ibadah untuk membentuk kehambaan dan tujuan kehambaan untuk mendekatkan dengan Tuhan. Ataupun dalam bahasa Arab disebut taqarrub. Taqarruban ilallah. Dan orang yang taqarrub digolong sebagai golongan muqarrab. Jadi seorang hamba bila dia dalam konteks komunikasi dengan Allah, perhubungan dengan Allah, maka nama yang digunakan adalah muqarrab. Muqarrabun. Bila ramai, muqarrabin. Muqarrabin ulaikal muqarrabun. Kita golongan muqarrabin. Baik. Bila, okey, ini tambah lagi satu ya. Apabila kita melakukan ritual, okey, sebab kehambaan memang tetap menjadi milik kita, tetapi bila kita melakukan ritual kehambaan, contohnya apa dia? Solat, contohnya puasa, contohnya haji, ya, maka pada ketika itu kita akan mendapati bahawa larangan-larangan di sana adalah larangan sifat hamba. Contohnya adalah hamba itu makan, tetapi masa puasa dilarang makan sebab makan sifat hamba. Masa solat boleh makan? Tak boleh makan. Masa haji boleh makan sebab panjang. Tetapi pada masa haji dan puasa sebab dia panjang tapi tak cukup panjang, maka pada ketika itu dilarang daripada bersama dengan isteri. Dan solat of course lah. Tetapi haji juga, ini yang pertama dilarang. Okey, pertama dilarang adalah bersama dengan isteri. Kenapa? Sebab kita masuk pada ritual. Maknanya pada disiplin pengibadatan. Baik.
Payahlah jauh ni kan. Kalau dekat kelas ni senang ya. Jadi macam baik. Siapakah dari golongan muqarrabin? Siapa dari golongan muqarrabin? Siapa? Nabi, Rasul. Ada lagi jawapan yang saya nak jumpa sebenarnya. Siapa daripada golongan muqarrabin? Yang pasti. Tolong saya. Siapa ya? Okey. Malaikat. Sebab tu malaikat disebut malaikat muqarrabin. Sebab itu bila kita nak dekat dengan Allah, sebab bila kita hamba, kita ada sifat, bukan sekadar sifat manusia, tetapi ada sifat binatang. Maaf saya, kasarnya. Jangan tersinggung. Maka sifat kita adalah bahaim, sifat kedatangan haiwaniyah. Dengan sebab sifat manusia ni, sebab kita bukan malaikat. Ingat, kita bukan malaikat. Sebab kita adalah manusia dan kita takkan boleh jadi malaikat. Ya, kita takkan boleh jadi malaikat. Sebab tu malaikat ni special. Malaikat tu sedang ada dengan kita sekarang. Ni best partnya. Malaikat itu sedang ada dengan kita sekarang. Malaikat sedang duduk di kanan kita sekarang. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Dan malaikat yang duduk dekat kita, Masya Allah, malaikat muqarrabin, malaikat yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza malaikat yang duduk belah kanan saya, belah kiri saya, yang saya tak nampak? Kalau nampak, Masya Allah. Macam saya kata dulu, kalau nampak jadi apa? Kalau nampak jadi apa? Pun tak jawab juga. Kalau nampak jadi apa? Kalau nampak, apa jadi kat kita pagi ni? Tak nak balik. Sebab malaikat sangat cantik, malaikat sangat indah, malaikat sangat harum, malaikat sangat bercahaya, malaikat sangat cantik. Kecantikan malaikat tu Masya Allah. Sebab tu semua kan, orang kita, orang Arab terutamanya, kalau cantik dia kata, kan sebab tu kisah Nabi Yusuf AS, bila Nabi Yusuf mula keluar, dia kata apa? Hadza malakun karim. Ni malaikat. Sebab bila cantik, malaikat. Suara Nabi dulu siapa tahu yang penyanyi lama orang Mesir dulu, Ummu Saloma, itu buku tu Malaysia, ya Allah. Sedap juga, memang sedap, of course lah kan. Siapa ingat? Ummu Kalthum. Orang Arab kata, orang Mesir kata, sautuha kal malaikah, suaranya macam malaikat. Sebenarnya tak macam malaikat pun. Kalau malaikat dengar memanglah downgrade betul lah kan? Malaikat, ya Allah. Sebab itu Allah tak jadi kita lihat. Kenapa? Sebab kalau kita nampak malaikat, ya Allah, yang pertama mestilah, ya Allah, taklah nak apa, macam boring je kan. Mestilah macam teruja kan. Macam teruja, ya Allah, di kanan di kiri kita. Fa inna lillahi ta'ala sayaratin minal malaikati yatlubuna hilaka dzikr. Allah hantar malaikat bagi orang menuntut ilmu yang tak jumpa di luar. Kita tak jumpa masa drive, kita tak jumpa masa kita shopping. Malaikat itu khusus dihantar oleh Allah dengan kita sekarang. Duduk dengan kita sekarang ni, Masya Allah. Bestnya ya. Bestnya kita duduk dengan malaikat. Bestnya kita duduk dengan malaikat. Sebab tu kata Nabi, pertama yang kamu patut rasa adalah sakinah, ketenangan, vibe. Dia punya apa? Vibe. Dia punya apa? Dia panggil vibe ni apa? Gelombang aura malaikat tu patut ada dengan kita. Sebab Nabi nak kita ni teruja dengan majlis ilmu, ya, sebab supaya kita menghargainya. Baik. Jadi
malaikat itu mereka tak makan, mereka tidak minum, mereka tidak bersama dengan isteri. Itulah golongan malaikat muqarrabin. Sebab itu bila kita ritual ibadat, maka kita nak naikkan kita makam itu. Kita naik ke makam itu. Apa makamnya? Makam, walaupun kita takkan sampai, of course, tetapi maknanya seperti golongan muqarrabin. Sebab tu kenapa? Kita tanya, kenapa kita tak boleh bersama dengan isteri? Sebab kita nak masuk pada golongan muqarrabin, sebab kita nak mendekatkan diri dengan Allah, sebab kita adalah seorang hamba yang nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini hanya pada musim haji, ya, bukan untuk sepanjang-panjang masa. Sebab bila sepanjang-panjang masa tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Kalau macam tu agama kita ialah agama yang jangan kahwin. Sebab nak muqarrabin. No. Sebab bila ada wajibnya tetap yang sekejap sahaja. Ya. Ada setengah agama yang melarang, kononnya itulah kemuliaan. Sebab dia falsafah sama je macam ni. Falsafah dia maknanya muqarrabin, nak muqarrabin adalah golongan malaikat. So apa ciri-ciri malaikat? Maka jadilah mereka tu ruhban, rahib-rahib yang tak kahwin, tak makan, tak apa. Kan? Sedangkan Islam bukan agama itu. Bila dikata Islam bukan agama rahib, artinya Islam menyuruh kita kahwin. Ya, kenapa? Sebab kalau Islam tak suruh, maka nafsu akan suruh, nafsu tak ikut perintah dah pada masa tu. Okey. Jadi semua yang dikasih sekalian, sebab itulah kalau kita tengok, sebab itulah bila kita nak solat, apa kita kena buat terlebih dahulu? Wuduk. Wuduk tu sebenarnya adalah kita masuk ke dimensi muqarrabin. Ya, tapi sebagai seorang manusia je, kita tak akan mungkin jadi malaikat, tetapi masuk dimension. Sebab tu bila kita kalau kita wuduk, kita makan, batal tak wuduk? Batal tak wuduk? Tetapi bila kita makan, apa berlaku dalam badan kita? Apa kemudian yang berlaku pada makanan tersebut? Maka kita akan buang air kecil. Buang air kecil adalah sebab tuntutan daripada makan tadi. Maka sebab itu, dengan sebab buang air kecil ataupun buang angin daripada kesan makanan ataupun buang air besar, semua benda itu Masya Allah menunjukkan yang kita itu bersifat bukan dalam ritual muqarrabin tadi. Sebab tu dalam wuduk kita tak boleh sentuh isteri kita. Tak boleh sentuh, maksudnya sentuh yang direct, sentuh kulit pada kulit dia. Ya. Kenapa? Sebab muqarrabin. Sebab nak ritual ibadah ni maknanya kita itu jauh daripada pasangan kita pada masa tu. Orang tak faham, dia kata hina sangat ke wanita itu? Macam najis. No. Kalau sentuh najis, batal tak wuduk? Tak batal. Pijak tarik cicak, tak batal wuduk. Pergi basuh je. Wuduk masih ada. Sebab tarik kucing, tarik orang, tarik apa pun. Kan? Bau tu lain cerita. Kan? Nak ceritanya sebab bukan itu dia punya falsafah ritual tadi. Ya? Setengah mazhab memang tak batal, tetapi sekiranya ada rasa, batal. Macam mana ukur rasa tu? Tak ada rasa. Ada rasa. So Imam Syafi'i lebih senang, sebab rasa tu berbahaya. Rupa-rupanya ada rasa dan kita buat solat, rupanya menurut mazhab tu sini dah batal. Kan? Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kan sebutkan tentang tentang apabila kalian yang membatalkan wuduk itu bila bersama dengan lamastumun nisa. Ya, lamas itu bermaksud bukan sekadar bersama, tetapi maknanya sebarang praktik yang ke arah bersama. So maknanya rasa, dia adalah rasa. Jadi sebab itu mazhab Syafi'i dia nak selamat, takut kita solat, rupanya kita bukan muqarrabin. Sebab once kita bukan muqarrabin, kita tak masuk sebagai muqarrabin. Habis solat kita.
Ha. Baik, bila kita guna istilah bertapa, ya, sebab ilmu ni dia macam-macam. Ada ilmu betul, ada ilmu salah. Ya, mungkin ilmu bagi golongan orang yang buat nafas. Tuan Haji tanya, okey mungkin belakang tak dengar ya. Macam mana orang bertapa? Adakah masuk dalam golongan cerita kita ni muqarrabin, kehambaan dan segala macam? Itu soalan daripada Tuan Haji. Baik. Bila kita kata bertapa, dia adalah istilah yang digunakan untuk biasanya ilmu-ilmu yang bukan ilmu benar. Ya. Biasanya ilmu ni kan Imam Ghazali pun pecah dua, satu ilmu akhirat, satu ilmu dunia. Ilmu dunia ni maknanya ilmu untuk kepentingan dunia. Contoh, ya, kalau zaman dulu dia bermakna kebal. Macam-macam lah. Jadi baik, itu ilmu, maka perkataan bila mereka membuat ritual itu maknanya mereka itu nak dapat fokus, nak dapat apa, bla bla bla, dia punya tu, maka digunakan perkataan bertapa. Tetapi bagi benda yang baik, dia ada macam itu. Ya, maknanya pada saat seorang tu dia berpuasa, pada saat orang tu mengasingkan diri daripada manusia, kalimah yang biasa digunakan orang kata bersuluk. Adakah tak pernah dilakukan? Dilakukan oleh Nabi. Nabi berazlah. Nabi ketika itu mengasingkan diri, Nabi duduk seorang-seorang, Nabi bertahannuth. Contoh. Jadi adakah kita bila kita kata Nabi bertapa, perkataan tu dah macam dia punya apa tu? Dia punya konotasinya, sebab konotasi maksudnya maksud perkataan itu dalam pemahaman negatif. Ya, dengan ritual, mengasingkan diri dengan ritual bukan bertapa. Jadi sebab tu mungkin kita kena betulkan, sebab hari ni kadang-kadang orang istilahkan kan, kadang-kadang kita nampak orang tu duduk kat masjid i'tikaf 10 hari, oh dia bertapa. Once bertapa, kita nampak dia salah kan. Kadang-kadang salah memberi apa tu istilah yang betul, akhirnya orang salah faham. Ya, orang pergi ziarah kubur, kita kata orang sembah kubur. Bila kita kata tengok orang tu sembah kubur, memang orang tu salah. Tetapi kita tengok orang tu buat apa? Orang tu pergi sana, orang baca doa, orang baca Quran, berdoa, baca Quran contohnya. Adakah itu baca Quran dianggap sembah kubur? Tentu tidak kan. Kadang-kadang istilah tu, dan apatah lagi bila sampai pada masyarakat pun sambung. Ya. Baru ni ada satu soal khabar, saya rasa dah keluar dah soal khabar, tanya call saya lah. Biasanya kadang-kadang dia on call, interview by call je dulu, interview datang kan, tanya tentang boleh ke ni sikit? Sebab Tuan Haji lah tadi benda lain sikit, saya punya okey, tapi ni pada saya tarbiyah. Soalan dia adalah, Ustaz, bagaimana tentang penunggang agama? Nampak tak? Itu istilah yang kita bila bagi dan kemudian kita sebar, istilah tersebut kita kena definisikan dulu. Saya kata, apa contohnya orang menunggang agama? Dia pun sebutlah, orang minta derma untuk buat masjid, kubah saja 500,000. Oh, itu definisi. Nampak tak? Orang kadang-kadang dia buat conclusion, sebab dia dah buat satu istilah tersebut diambil, dia bagi kat ni. Baik, tanpa sedar ni dosa-dosa yang kita buat mentah-mentah aja. Baik, maka saya katakan bahawa terlebih dahulu kena tengok tu, penunggang agama tu boleh tak bagi pada seorang yang memang minta derma untuk buat masjid. Cuma terkejutnya sebab kubahnya mahal. Mahal dan murah itu subjektif kan? Satu benda itu mahal atau murah bukan satu benda yang tetap, bukan harga tetap, tetapi subjektif. Kalau kita nak buat sebuah bangunan yang memang cantik, yang kita harap dipakai sampai 100 tahun. Contoh dulu kat Zoo, kita buat masa derma banjir dulu kan, kita buat sekejap collect, ada ramai jamaah-jamaah di sini yang bagi sumbangan, alhamdulillah, untuk buat bagi bantuan
macam kita fokus satu je, yang lain banyak fokus. Rice cooker. Baik. Kita tengok mentaliti orang kan. Alhamdulillah saya dapat jumpa mentaliti yang bagus. Yang derma dia kata, Ustaz bagi jenama apa? Saya sebut jenamanya baguslah. Saya sebut jenama yang harga mahal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nampak? Setengah orang bagi je lah jenama yang cak ayam. Yang cak ayam, bagi je lah yang cak ayam. Ya? Setengah orang. Kenapa? Sebab lagi banyak dapat. Tetapi orang yang menderma, dia tak nak bila dia bagi, lepas sebulan rosak, habis. Biar dia kata dia pakai 20 tahun kata dia dapat pahala. Nampak tak? So kalau nak bagi lebih, maka tak banyak kita dapat dia punya rice cooker dia tu. Tetapi orang yang dapat, sedekah kita panjang. Compare tu, nampak tak? Dia punya fleksibel tentang mahal murah tadi. So saya kata kalau 500,000 memang itu yang sesuai, maka dia tidak mahal. Dia tidak mahal. Ya, adakah kita nak bagi derma, lepas derma, lepas 10 tahun kena buka? Sebab apa? Sebab tak sesuai dengan lepas 10 tahun. So, orang itu buat contohnya, mungkin design yang futuristik. Cucu kita nanti tengok masih padan, tak nak buang. Dan kita yang bagi duit, kita nak macam tu. Contoh saya katakan ya. Jadi, kat mana letak masalah dia? Label. Pelabelan. Istilah tadi. Sian Ustaz tu. Saya kata sebab, cuba bayang, kita nak dapat sumber untuk bangunkan rumah ibadah, sama ada kita dapat fund daripada pihak berwajib, tentu mereka tak boleh cater semua sekali, dan yang lain daripada orang ramai. Sebab kita ikut peraturan, yang tak ikut peraturan main cacak tu lain cerita. Ya, asal cacak buat rumah ibadah, asal cacak buat rumah ibadah, rumah tanah orang semua dibantai. Tetapi kita buat cara proper, maknanya beli tanah walau mahal. Nampak tak? Jadi orang yang ataupun masyarakat diambil istilah yang tak betul letak, dan kemudian yang best kita tengok orang tu kita pun bantai. Berdosa saja je. Amal tak banyak, dosa banyak. Ni akhir zaman punya cara kan. Jadi sebab tu saya katakan definisikan. Sebab saya tengok kita banyak terperangkap dengan istilah yang macam ni. Kita tengok orang ni, ni sembah kubur. Dia sembah kubur ke? Teruk tu. Bila sembah maknanya syirik. Sedangkan Nabi dah kata kepada dia, la yarmi rajulan bil fusuqi wala bil kufur illa irtaddat ilaihi illam yakun sahibah hadzalik. Siapa nak ambil risiko, ambil risiko. Apa risiko dia? Kalau kita tuduh seseorang itu dengan fasik, kita tuduh seorang itu dengan kafir, kita tuduh orang syirik, rupanya tak. Perkataan itu akan patah balik pada orang yang cakap. Maknanya dia nanti akan syirik pada Allah. Siapa nak ambil risiko, silakan. Ya. Nak ambil risiko, nanti dia akan jadi syirik, silakan kata sekarang. Ya. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Okey, jadi itu dia. Itu dia punya apa? Cerita dia lah, Haji. Tu ya. Jadi betapa dia jadi istilah yang mungkin bendanya lain, tetapi kita kata Nabi pun betapa dalam gua. So mungkin konotasi ataupun istilah tersebut sebenarnya tak digunakan. Ada istilah yang lebih murni. Okey. Memang ada yang betapa yang tak betul, tetapi jangan generalizekan, ya. Di antara kecelaruan minda yang difikir oleh pengkaji minda adalah generalization. Ini satu masalah tadi tu. Sebab kita ni generalization, kita generalizekan. Orang pergi ziarah kubur, sembah kubur. Orang ni dia bertapa seperti agama lain contohnya. So tak payahlah ya. Kita yang mengaji tak payah. Sebab kita mengaji, sebab itulah orang kita tak ada ilmu, dan saya terutamanya tidak punya ilmu. Tetapi ilmu mengajar menjadi pemikiran yang structured. Kita belajar ni, dia sebenarnya dia ajar structurekan fikiran kita, sehingga tak semudah-mudahnya kita macam tu saja. Contoh, once kita belajar satu bab, dia akan ajar lughatan, wastilahan. Lepas tu dia masuk arkan, dia sangat structure dalam minda kita, sehingga akhirnya orang yang mengaji, dia tak mudah-mudah untuk melabel dengan sebegitu mudah. Ya, orang tak mengaji ya mungkin. Tuan-tuan mengaji ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kena berbeza.
Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah kata, adakah sama orang yang mengaji, orang yang berilmu dan orang tak berilmu? Tak sama. Yang tak sama paling utama adalah structure dalam pemikiran dia. Struktur pemikiran. Sebab tu kalau orang mengaji, main mengaji kat sini saja, tu bahaya. Sebab dia tidak melalui struktur. Ya. Sebab tu pondok-pondok zaman dahulu mereka berjaya mempertahankan ilmu sebab dia structured. Cuma kelihatan ketinggalan sekarang. Kenapa? Sebab mereka tidak advance mungkin. Tetapi struktur sangat structured. Sebelum mereka cakap, mereka make sure baris tu betul. Mereka kaji tentang baris dulu. Itu contoh structured. Ya, hari ini baris kadang-kadang cakap baca kitab pun kita kadang-kadang berterabur baris atas baris bawah. Dan setengah orang, apa salah? Yes, salahnya adalah tak structured. Maksudnya pemikiran tak structured. Hasilnya adalah memang tak structured. Okey? Kemudian kita sambung. Wa ma taf'alu min khairin, ya. Allahu Rabbi. Boleh buat tu kecederaan? Boleh ya? Sebab ramai lepas ni masya-Allah rumah terbuka kelas. Tapi jangan risau, saya hari esok ada 2 rumah terbuka. Syawal. Hari Ahad nanti pun ada tak dapat jemputan rumah terbuka raya? Ada lagi. Jadi rupanya anak bulan Syawal tu dia panjang ya. Tak apalah. Itu dah jadi orang kata kebiasaan. Orang sedekah kan, orang bagi makan. Itu benda baik kan? Benda baik ya Allah. Wa ma taf'alu min khairin, ya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Ya, sebenarnya kalau kita nak terjemahnya, dan tidaklah kamu mengerjakan daripada satu kebaikan ya'lamhullah, jawapannya pasti diketahui oleh Allah. Ya, maknanya dia ada syarat, jawab syarat. Ya, kamu tidak melakukan daripada kebaikan min khairin ya'lamhullah. Di sini ada satu kalimat yang sangat sebesar sebenarnya dalam hati kita. Saya ulang lagi. Cuba kita tengok hayati sekejap. Tengok ayat tu dan kita akan tengok salah satu yang lataif, yang sangat halus. Allah kata apa dia? Apa Allah kata? Wa ma, dan apa yang kamu kerjakan. Sebab yang atas tadi, tuan-tuan, atas tu ialah larangan, the don'ts. Selain daripada sedikit the don't tersebut ialah kebaikan. So Allah tak cerita dan apa yang buruk kamu lakukan Allah tahu. Nampak tak? Allah tak kata, kan Allah kata jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Barang siapa yang buat tak elok Allah tahu. Tak. Dia seolah-olah bahawa habis hak tadi, maka Allah mulakan dengan benda yang baik yang kamu, wa ma taf'alu min khairin. Khairin itu dalam satu kebaikan. Hari ini kita buat satu kebaikan, ya'lamhullah, itu Allah tahu. Allah tak kata, oh kamu bersama isteri, oh kamu buat fasik, oh kamu jidal. Allah tak cerita itu. Allah cerita yang positif. Apa yang positif? Yang positifnya adalah kamu buat walaupun satu kebaikan Allah tahu. Maka di sini para ulama tafsir sebahagian daripada mereka mengangkat makna yang sangat dalam. Maknanya apa dia? Allah apabila menyebut tentang perkara buruk seorang manusia, Allah tak mengiklankan yang Allah tahu sebab Allah nak menutupnya. Allah ni dengan kita, saat kita buat dosa, Allah tutup dosa kita. Saat kita melakukan maksiat, Allah menutup kemaksiatan. Supaya jangan manusia itu jatuh maruahnya. Sebab manusia adalah manusia, bukan malaikat. Tapi bukan ayat ini untuk take for granted pula buat kita tak ya. Please faham dengan baik. Tetapi nak cerita itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita yang sangat baik. Itulah Tuhan yang menyantuni kita dengan sebegitu baik. Allah tahu kita buat maksiat, tetapi Allah tak akan iklankan maksiat kita. Tetapi Allah kata, walau kebaikan yang kamu lakukan,
Aku tahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu kepada para malaikat untuk melihat kebaikan yang kita lakukan, sehingga para malaikat setiap kebaikan yang kita lakukan, malaikatlah yang paling seronok. Ya, kita buat satu kebaikan, tak, sebab tu tak payah bila kita buat, okey ni ya, bila kita buat satu kebaikan dan kita simpan kebaikan, hanya Allah yang tahu, Allah akan bagi tahu semua malaikat yang hamba ku buat kebaikan, sehingga kita tak perlu pun untuk manusia tahu. Tetapi kalau kita semua nak bagi tahu manusia, maka dia tak sampai pada Allah, dan Allah tak bagi tahu pun malaikat, dan malaikat tak happy pun pada kita. So sekarang pilih, nak siapa happy? Manusia happy ke? Nak dapat like manusia ke? Nak dapat like malaikat? Jadi bila kita buat simpan kebaikan tu, betul-betul simpan, sebab kita nak hanya sembah pada Allah, maka Allah akan war-warkan kebaikan kita pada malaikat di langit, sehingga malaikat di langit mendoakan kita. Siapa nak doa malaikat setiap hari, maka kebaikan tolong sembunyikan. Ya. Dan okey. Ayat berikut ini, ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman, ya, yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban kepada orang lain. Maka perintah Allah bagi orang mengerjakan haji, bahkan ini menjadi syarat adanya bekalan. Ya, maknanya jangan pergi sana tanpa ada bekalan. Watazawwadu. Tazawwad maknanya hendaklah kamu berbekal-bekal. So maknanya hendaklah berbekal-bekal. Okey, yang akan menyampaikan kamu pada tujuan perjalanan. So watazawwadu di sini ialah bekal untuk keperluan haji. Dan dia boleh bawa dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita kena ada bekal. Ya, nak melalui setiap bulan kita kena ada bekal. Maksudnya jangan kita itu kononnya nak berserah sahaja tanpa menyediakan bekal. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyebut fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ataupun maka sesungguhnya sebaik-baik daripada bekal adalah takwa. Maknanya dalam menyediakan bekal mesti atas asas takwa. Itu maksud dia. Yang pertama tu ialah bukan takwa. Yang pertama watazawwadu itu perintah. Perintah untuk kita siapkan duit, siapkan kenderaan, siapkan tiket kapal terbang, siapkan beg. Itu tazawwad itu. Tetapi menyediakan itu di atas takwa. Ya. Nanti kita sambung insya-Allah. Ya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Ya, ataupun sebenarnya kalau kita mengaji, ulul albab ialah orang yang mempunyai mata hati. Ya ulil albab, orang yang punya mata hati. Ya. Dan dengan sebab dia mata hati itulah akalnya ikut kehendak mata hati. Sebab akal kadang-kadang dia ikut kehendak nafsu. Sebab tu kuat mengelentong orang, jadi je melentong. Sebab apa? Akal dia bijak ikut hawa nafsu. Tapi kalau ulul albab, di situ letaknya fitrah, di situ letaknya takwa. Baik, insya-Allah ya. Kita sambung pada ayat yang akan datang.